Saudara para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN, pada malam ini Brother Fai akan kongsikan kepada anda sebuah kisah seram yang bertajuk Pocong Melompat Dalam Bilik Resort. Cerita dia macam ni. Waktu tu tahun 2016, dan waktu tu aku dah start bisnes, tapi sambil bekerja dekat Hospital Saim Dabi, Subang, sambil buat bisnes baby sado. Oh, sebelum tu Brother Fai nak beritahu ya, kisah ni yang orang yang kongsikan ni adalah seorang perempuan ya. Jadi waktu awal Ogos 2016 tu, aku pun ambil lah kursus under satu pertubuhan kerajaan. Kursus dia 3 hari 2 malam di Melaka, dan memang ada kelas waktu malam juga. Kemudian awal subuh dah gerak dari Sungai Buloh ke Melaka. Sampai je resort ... Melaka tu, terus check in untuk letak barang semua. Masuk je bilik, terus rasa meremang je semacam. Tapi tak apalah, terus letak beg dan barang-barang. Waktu tu sajalah pergi dekat bahagian tingkap bilik dan tengok kat luar. Baru perasan belakang tu hutan. Sebelum keluar pergi ke bilik kursus, aku pun charge lah handphone dekat bilik tu sambil buka full surah Al-Baqarah. Sampai habis kursus baru ambil balik handphone. Cerita dia jadi bila malam hari pertama dekat resort tu. Habis kelas malam tu pukul 10. Jadi aku dan Kak Ros, iaitu teman sebilik, lepak makan kejap, lepak makan kejap lah dekat luar, dan balik dekat pukul 11.30 malam macam tu. Pukul 11.30 malam, Kak Ros tengah iron baju. Aku pun cubalah tidur, tapi susah sangat nak lelap rasanya. Pusing kejap kiri, kejap kanan, kejap kiri. Tapi sampai pukul 12.30 pun tak tertidur-tidur lagi. Kak Ros dah siap nak tidur dah waktu tu. Aku ajak Kak Ros combinekan katil single kami. Aku pula masih duk pusing kiri kejap, kanan kejap, nak paksa diri tidur sambil buka surah Al-Baqarah. Last sampai pukul 2.30 pagi barulah dapat nak lelap sekejap. Sekali, tiba-tiba pukul 2.50 pagi macam tu, katil bergegah kuat. Macam orang ramai duduk goncang-goncangkan lah. Gudu-gudu-gudu-gudu-gudu. Gudu-gudu-gudu-gudu-gudu. Aku sampai terbangun. Dalam hati, aku fikir, gempa bumi ke ni? Dalam keadaan mamai, aku terus capai handphone dan tengok jam pukul 2.50 pagi. Tiba-tiba katil bergegar lagi. Memang real kali ni aku rasa. Tapi mata mengantuk, dan masih mamai lah. Aku yang dari mengiring tidur menghadap tingkap, aku terus pusing pandang dekat belah yang lagi satu, ada pintu masuk dan pintu bilik air. Sekali, dalam mata aku mamai-mamai tu dan kabur, aku ternampak ada satu bungkusan warna putih macam golongan kain dekat depan pintu masuk bilik air, tapi dan menghadap pintu bilik. Aku pun rasa hairan. Apa pula tu? Terus kosok mata nak bagi terang sikit mata ni. Lepas tu tengok balik dekat arah depan pintu bilik air lagi. Aku nampak macam ada kain golongan, macam kain lusuh warna kuning-kuning sikit, ada tanah-tanah. Lepas tu aku pandang ke atas. Sekali ternampak, rupa-rupanya pocong. Aku macam tak percaya. Serius ke yang aku nampak ni? Gosoklah lagi sekali mata ni dan tengok balik.
Memang betul pocong. Serius aku tak tipu. Siap ada bau yang sangat busuk. Busuk sangat-sangat dan tak tahu nak cakap busuk dia macam mana. Nak kata macam longkang pun tidak. Loji pun tidak. Orang kentut pun tidak. Orang berak pun tidak. Mungkin bau mayat busuk mereput kot. Yang tak boleh aku tahan tu, dia perasan aku pandang dia. Tiba-tiba dia angkat kepala dia yang macam sedikit menunduk dan pelan-pelan dia toleh kepala dia pandang tepat ke arah muka aku. Waktu tu memang aku nampak muka dia. Serius hitam macam rentung terbakar. Gelap sangat-sangat. Hitam menakutkan. Ada sikit-sikit darah dekat muka dia. Kain dia memang lusuh warna macam kekuning-kuningan dan ada macam kesan-kesan tanah lah. Ya Allah, waktu tu aku dah meremang. Confirm tu bukan lagi cubaan. Ini betul-betul dah ni. Bukan mimpi atau aku mamai. Dah dia pandang muka aku. Aku pun pelan-pelan pusing balik mengiring pandang ke arah tingkap dan muka Kak Ros. Lagi sekali katil aku bergegar macam kena goncang. Bulu roma dah mula meremang naik sampai ke tengkuk. Tiba-tiba aku nak jerit panggil Kak Ros, tapi suara tak keluar langsung. Tapi mulut asyik terkumat kamit memanggil nama Kak Ros yang tengah tidur sebelah aku. Dan satu tangan sempat pegang tangan Kak Ros, tapi Kak Ros macam tak terjaga lagi. Waktu tu aku cuba gerakkan badan, tapi tak boleh. Kaku kat situ macam kena tindih. Dalam tak boleh nak bergerak tu dan tak mampu keluarkan suara, tiba-tiba nampak pula benda tu melompat dari arah bilik air tadi ke arah hujung katil dan terus ke hujung tingkat. Time ni serius, macam-macam surah dan doa aku baca, tapi aku masih kaku dan kakulah terus kat situ. Bila nampak benda tu melompat hujung katil, terus aku berdoa dalam hati, Ya Allah, Kau bagilah makhlukmu ni keluar terus tembus kat dinding atau cermin tingkap tu, Ya Allah. Tapi bila dia dah lompat sampai ke hujung tingkap, dia boleh pula lompat U-turn korang. U-turn. Terkejut kejap aku bila tengok dia lompat macam berpusing nak U-turn dan sambung lompat patah balik ke arah pintu masuk bilik resort aku tu. Nasib baiklah waktu tu dia lompat hujung katil. Dia tak terlanggar meja ke, dan dia tak pandang muka aku. Dalam hati memang aku risau. Kang, kalau dia lompat terkena meja Kang, terjatuh pula habis bergolek kat bawah pula macam mana? Nasiblah dia pandai melompat sampai ke hujung. Memang seram waktu tu. Kaku sampai nak tutup mata pun memang dia tak kasih chance lah. Tak boleh langsung gerak. Tutup mata pun tak boleh. Keluarkan suara pun tak boleh. Lepas tu tak sampai 1 minit dia dah patah balik. Dia patah balik tu, barulah aku cuba lagi menjerit panggil nama Kak Ros dan cuba genggam tangan dia kuat-kuat. Lepas tu barulah suara aku keluar menjerit dengan kuat, Kak Ros! Kak Ros! Kak Ros pun terus buka mata besar dan cakap, Mira okey ke? Tadi akak sedar sebenarnya. Mata akak buka sikit bila Mira pegang tangan akak, tapi akak tak boleh buka besar mata akak dan tak boleh bergerak. Akak kena tindih juga. Akak kaku, tapi akak nampak mulut awak kumat kamit macam panggil akak dan bercakap, tapi akak tak dengar suara dan akak tak boleh respon sebab kena tindih juga. Waktu tu terus aku tak tidur dah. Bangun terus duduk dan sandar kat kepala katil sambil baca Al-Quran dari handphone
sampailah ke pagi. Dekat azan barulah boleh tidur. Tidur sekejap lah sebelum start untuk next class hari kedua. Okay, inilah cerita ni memang cerita yang benar, tanpa tokok tambah. Serius, pengalaman aku sendiri. Nak percaya boleh, tak nak sudah. Sekian.